jiran dia dapat, nikmat jiran dia dapat. Jadi gereja kita buat ibadat. Sudah tentu akhlak dia. Kita kat Mekah, hati kita bersih tu kan. Mak bapak kita pada tempat yang sewajarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa man sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalina. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Muslimin dan muslimat, para jemaah, mudah-mudahan kita mendapat rahmat dan keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala di atas segala usaha dan kerja yang kita lakukan bagi mencapai keredaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sudah berada pada 3 Rejab 1444 Hijri. InsyaAllah kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia kita untuk kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Sebab dianjurkan supaya kita berdoa, mudah-mudahan Allah taala beri kesempatan kepada kita, memanjangkan usia kita, memberi kesihatan, keafiatan kepada diri kita untuk kita dipertemukan dengan bulan Ramadan, yang bulan yang penuh dengan rahmat, dengan nikmat dan juga keberkatan yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita sambung pengajian hadis yang ke-113. Tanda siap-siap takut lupa. Hadis yang ke-113 yaitu larangan kita mengurung binatang dan tidak diberi makan sehingga binatang itu mati. Maksudnya dilarang berbuat zalim ke atas binatang tersebut. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Uzzibati mura'atun fi hirratin sajanatha hatta matat fadakhalat fiha an-nar." Dari sebuah hadis yang agak panjang yang bermaksud diazab seorang wanita kerana disebabkan seekor kucing yang dikurungnya sehingga mati. Lalu wanita itu dimasukkan ke dalam api neraka. Wanita itu tidak memberikannya makan dan tidak pula memberinya minum ketika kucing itu dikurung. Tidak juga wanita itu melepaskannya agar kucing itu memakan apa yang melata di bumi. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, sahih. Dalam jalur riwayat yang lain pula, hadis ini membawa maksud, dan neraka telah dihadirkan kepadaku, kata Nabi SAW, dan neraka telah dihadirkan kepadaku. Artinya Allah Ta'ala datangkan ataupun buka hijab kepada Nabi Muhammad SAW dan melihat gambaran
ahli neraka. Dan aku lihat di sana ada seorang wanita. Aku mendengar suara dia, yakni wanita itu dicakar oleh seekor kucing. Aku bertanya, apakah sebabnya itu? Suara itu menjawab, ia telah mengurung kucing itu dan tidak memberinya makan dan minum atau melepaskan hingga ia mati kelaparan. Hadis Sahih Bukhari. Ini tuan-tuan, kita membicarakan bab iaitu perbuatan yang kelihatan kecil tapi boleh membawa masuk ke dalam api neraka. Kadang-kadang kita lihat kita tak sengaja kan, bukan tak sengaja, kita tidak ada maklumat, kita tidak maklum, kita tidak ada ilmu, kita tanpa sengaja telah menyiksa haiwan. Dan perbuatan menyiksa haiwan itu boleh menjadi asbab Allah Ta'ala masukkan kita ke dalam api neraka. Kita pernah dengar juga bagaimana hadis yang Nabi SAW ceritakan, seorang wanita pelacur yang melihat seekor anjing yang kehausan, yang sedang menjilat-jilat di tepi perigi kerana kehausan di tengah panas yang terik. Jadi wanita pelacur ini membantu anjing tersebut untuk meminum air daripada perigi tersebut dengan mencedok air dalam perigi itu menggunakan sepatunya. Maka wanita ini diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam syurga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan bahawa perbuatan ihsan dalam Islam itu bukan sahaja diperintahkan sesama manusia, bahkan dengan makhluk-makhluk yang lain pun Allah Ta'ala memerintahkan kita supaya berbuat ihsan, berbuat baik. Tak boleh buat sembarangan, walaupun haiwan, walaupun kucing kita jumpa di tepi jalan yang tidak bertuan, kucing kurak, kucing buangan, kucing gelandangan dan seumpamanya. Kita jangan sepak dia, tendang dia, ataupun sengaja pusing kereta nak bagi tindih dia. Yang di mana berlaku di Terengganu 20 ekor kucing dibunuh dekat pasar, bunuh. Tak boleh, kecuali dengan sebab-sebab yang tertentu. Sebab kita disuruh berbuat ihsan. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Wa iza qataltum fa ahsinu qitlah wa iza zabahtum fa ahsinu zibhah. Allah Ta'ala telah memerintahkan supaya kita ini berlaku ihsan dalam setiap perkara. Dalam kita nak membunuh, bunuh yang dibenarkan oleh syarak, maka bunuhlah dengan secara ihsan. Bunuh apa yang dibenarkan oleh syarak? Bunuh cicak, bunuh ular. Dan ada hadis Nabi SAW, barang siapa yang membunuh cicak dengan sekali pukulan, maka pahalanya sekian. Barang siapa yang membunuh cicak dengan 2 kali pukulan, maka pahala dia kurang sikit. Barang siapa yang membunuh cicak dengan 3 kali pukulan, maka pahala dia lagi kurang. Maksudnya, walaupun haiwan itu diperintahkan supaya kita membunuhnya, tapi pembunuhan itu mestilah berlaku dengan ihsan. Nak bunuh cicak pun dia suruh, Islam suruh, Nabi suruh bunuh sekali pukul saja. Sekali tangkap cicak tu, hempah atas lantai ataupun atas pokok ke apa, ikut dan lah.
Tapi dengan sekali hentakan itu biar dia mati. Dapat pahala lebih sikit. Kalau pukul sekali tak mati lagi. Ambil kali kedua pukul, dapat pahala juga tapi kurang sikit pahala. Dua kali hentak pukul, tak mati juga. Hentak yang ketiga, dapat pahala tapi kurang. Kenapa Islam suruh bunuh cicak ni? Sebab ada sejarah menceritakan cicak ni ketika mana Raja Namrud membakar Nabi Ibrahim alaihissalam, binatang-binatang lain tolong nak padam api tu. Kan burung pipik pun ambil nak cedok dengan paruh dia, pergi siram api yang sedang membakar itu. Tapi cicak ini dok pergi tolong ciup nak bagi menyala lagi. Kan? Jadi disunatkanlah. Perintah tu bukanlah perintah wajib, tapi perintah disunatkan supaya kita membunuh cicak dan lain-lain binatang yang berbisa yang boleh membawa kemudaratan dan sebagainya. Begitu juga hukum bunuh, qisas. Kan walaupun orang tu bersalah, nak dijatuhkan dengan qisas, hukum balas, hukum bunuh dan seumpama dengannya, maka hendaklah dilakukan dengan ihsan. Tidak boleh mendera dia, tak boleh menyiksa dia. Dilakukan dengan ihsan. Dalam setiap perkara kita disuruh untuk berlaku dengan ihsan. Hak haiwan ada yang perlu kita faham dan perlu kita tunaikan kepada hak haiwan. Wa iza zabahtum fa ahsinu zibhah. Apabila kamu nak sembelih binatang itu, maka berbuat ihsanlah ketika mana nak sembelih dia. Apa ihsan ketika kita nak sembelih? Disunatkan tajam pisau itu. Kenapa sunat tajam pisau? Supaya dia tak hirih dia punya kulit dia yang menyebabkan dia sakit. Memanglah sembelih tu kena hirih, tapi potong itu dia tak rasa. Kan dia tak rasa sebab tajamnya pisau itu. Tapi kalau tumpul, jenuh tonyoh. Saya pernah kena sekali sembelih di Kemboja. Kan kita tak tahu depa sembelih dengan parang. Kita di sini sembelih dengan golok. Ustaz. Kan di sana parang cengkok macam tu. Lepas tu pula tengkok pula dia tala naik ke atas langit. Kan kita tu tengkok dia menghadap ke kiblat. Dia menghadap kiblat juga tapi dia kepak. Tanduk dia ni kepak pusing itu pacak atas tanah. Dia darah naik. Tengkok dia naik ke atas. Kita tonyoh tu pisau tak makan. Panik juga kita. Takut lembu tu bangun lagi, sembelih tak jadi kena ganti pula kan. Tonyoh sekali pertama tu tak lut kulit tu. Berdebar dah. Kan. Tonyoh kali kedua nasib baik masuk juga tu. Bila darah tu moncik naik ke atas, habis kena songkok, kena baju. Merah habis. Kan. Jadi sebab itu disunatkan tajam pisau itu. Yang sebelum nak sembelih bagi dia makan dulu, jamu dia bagi kenyang, minum air supaya dia tak dahaga. Lepas tu nak sembelih pula jangan sembelih di hadapan kawan-kawan dia. Sebab nanti kalau dia tengok pun dia pun ada perasaan. Lembu pun teriak juga. Tengok kawan dia kena sembelih kan. Yang paling friendly ni haiwan ni saya tengok burung malarebau. Kan? Burung apa ni? Burung gembala rebau tu. Burung tiung. Burung tiung. Kan dia kalau kawan dia mati, semua geng dia main. Berkumpul mesyuarat macam mana kita nak buat ni kata. Kan nak tanam di mana ni, nak buat balik mana. Tak tahulah dia bermesyuarat apa, tapi dia bila kawan dia mati dia akan berkumpul tepi jalan raya kan kita tengok kan. Yang duk perhati banyak-banyak burung ni, burung tiung ni. Kami panggil burung gembala kerbau. Sebab dia duduk atas belakang kerbau. Duduk dalam bendang, duduk atas belakang kerbau kan. Banyak. Itu berbuat ihsan. Tak boleh kita nak jadikan binatang itu sebagai latihan memanah. Hadis yang sebelum ini
perkara yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitulah bila kita jadikan haiwan itu latihan untuk kita tembak, memanah sebagainya, kita ambil haiwan tu. Itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berbuat ihsan ini. Ihsan kepada haiwan ketika kita nak sembelih. Begitu juga haiwan yang kita bela. Kan? Pak Ngami ada bela haiwan apa? Tak ada. Bela ayam, bela burung, bela ikan. Saya ada bela ayam. Ayam serama. Kan? Susah nak dia bertelok boleh, dia nak menetah itu susah. Baru ni menetah. Dia telok 7 biji, menetah 5 biji. 2 biji tak menetah. 5 biji menetah 5 ekor jadi anaknya. Hilang 2 ekor, mati seekor, tinggal 2 ekor ni. Mungkin tikus ataupun tak tahulah, pasal kita perja kan. Perja takut dia jatuh bawah kan, pasal simpan dalam reban dia tu. Reban takut ada lubang dia boleh keluar dia tu, jatuh bawah, lari hilang, tak tahulah. 2 ekor hilang, tinggal lagi 2 ekor. Harap-harap tak mati lagi 2 ekor. Sebab nak menetah tu susah. Lambat. Tak erti haiwan. Jadi bila kita kurung haiwan ini, kucing ke, burung ke, burung ada 5 ekor. Burung terkukur. Kan? Baru ni kucing ke apa atau main makan tengok kepala tak ada. Tengok, mana kepala dia hilang. Aduh. Tengok kucing ada kat bawah tu kan. Agak dia lah bunuh ni kan. Tapi tak beranilah nak tuduh. Tapi dia memang duk tunggu kan. Sejak belah burung ni, kucing rajin main. Kan rajin main duk tunggu kan. Dia pun teringin gamak kot nak makan burung. Kan mati. Tapi macam mana ni boleh dia tangkap tu. Kan? Jaring tu ada 1 inci punya jaring mata punai tu. Kan? Dia macam mana boleh ditangkap? Kepala boleh tak ada hilang. Kan? Tak tahulah. Panggil dia lagi sekali tengok nak buat macam mana kan. Saya ligan lari terjun kolam kucing tu. Pandai pula berenang dalam kolam ni. Gini. Cumanya dia takut orang tangkap dia kan. Dia rasa bersalah kot. Kan? Dia bila burung mati, dia yang ada kat situ. Dia jadi apa? Jadi suspek. Dia suspek, kita pun geram ambil batu, dia pun lari nak lompat pagar tak lepas. Nampak kolam. Terjun dalam kolam. Berenang gini. Haiwan kan. Jadi kita berbuat. Sebab itu dengan manusia pun kita disuruh supaya berbuat ihsan. Dalam hadis innallaha yu'adzibul ladzina yu'adzibuna an-nasa fid dunya. Sesungguhnya Allah Taala akan mengazab orang-orang yang mengazab manusia di dunia. Bukan kata kepada haiwan, kepada manusia pun kita tak boleh nak berlaku zalim. Tak boleh nak buat sembarangan. Pukul isteri pun tak boleh. Kecuali dengan yang dibenarkan oleh syarak. Tapi ada ayat Al-Quran boleh pukul isteri. Surah An-Nisa ayat 34. Kan? Bagaimana Allah Ta'ala cerita tentang isteri yang nusyus. Kan? Isteri yang nusyus. Macam mana kita nak buat isteri yang nusyus? Faham tak nusyus ni apa dia? Nusyus ni ialah isteri yang engkar, dan melakukan perkara-perkara yang ditegah oleh syarak. Dia tak taat pada suami, dia tak hormat suruhan suami, dia tak dengar cakap suami. Suami suruh dia tutup aurat, dia tak tutup aurat.
suami larang dia pergi bercuti, pergi ke mana, dia pergi juga. Jadi artinya nusyus. Kan? Banyak melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh suami, perkara-perkara yang dibenarkan oleh syarak, yang suami boleh larang dia, tapi dia ingkar arahan suami, maka itu dinamakan nusyus. So bagaimana nak menghadapi isteri yang nusyus? Yang pertama sekali Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, nasihatkan mereka. Nasihatkan mereka. Dan yang kedua, tak dengar juga nasihat, pisahkan tempat tidur. Jangan tidur sekali. Dan yang ketiga, boleh pukul. Tak saya baca, buka An-Nisa 34. Boleh pukul isteri. Ini ayat yang menjadi kontroversi. Ada pihak-pihak NGO yang memperjuangkan hak-hak wanita mempersoalkan kenapa Islam ini membenarkan suami memukul isteri. Pukul itu kena faham dulu, jangan duk ulas sebelum kita tak faham maksud di sebalik ayat tersebut. Syarat memukul isteri ini, yang pertama, pukul yang tidak mencederakan dia, yang tidak menjatuhkan maruah dia. Kan? Pukul macam mana yang tidak menjatuhkan maruah dia? Pukul depan anak-anak. Kan? Pukul khalayak orang ramai, marah depan orang ramai. Kan? Lepas tu pukul di tempat yang dihormati, seperti di muka, di perut, di dada dan seumpama dengannya, yang tempat yang dihormati, yang boleh mendatangkan kemudaratan. Dan pukul itu bukanlah pukul dengan tujuan menyakiti fizikalnya. Pukul itu adalah dengan tujuan mendidik. Sebagaimana Nabi SAW menyuruh penjaga, bapa ataupun ibu, anak-anak yang sengaja tidak solat ketika umur 10 tahun, boleh dipukul anak itu. Muru auladakum bis salah wa hum abna'uhum inda sab'in wadribuhum inda 10. Suruhlah anak-anak kamu tu semayang ketika mereka umur 7 tahun. Dan boleh pukul mereka kalau mereka ingkar salat pada usia 10 tahun. Kan? Pukul macam mana? Adakah ambil batang penyapu, batang mop, pukul tak? Kan, pukullah dengan cara untuk mendidik. Ada pukul dengan kain ke, dengan sorban ke. Kan? Kalau isteri kita ni bukan nak tunggu pukul dengan kain, dengan sorban. Kan? Pukul dengan suara pun sakit dah. Keluar air mata dah. Kan? Saya dulu mengaji Quran dengan ayah saya sendiri. Kan? Mula-mula mengaji dengan tok guru kampung. Ngaji tak dan habis, pergi mainnya. Ngaji dengan ayah baru habis. Ngaji dengan ayah ni tak gaduh pakai rotan lah, pakai suara ya. Sekali dia tempik tu, basah Quran. Basah sebab apa? Mengalir air mata. Kan? Ayah tinggi suara sikit, mengalir air mata. Wanita, isteri kita pun begitu juga. Kan? Cuba tinggi suara sikit, jekah tinggi sikit suara kan. Seminggu makan nasi kedai mamak kita. Kita masak. Mari tengok Imam Miro duduk makan dekat belakang. Makan kat belakang dia kata. Yang tumpang kat surau. Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub alaihi salam. Kisah dia bagaimana ketika mana dia berpisah dengan isterinya Rahmah kan. Isterinya Rahmah ketika Nabi Ayub alaihi salam menghidapi satu penyakit yang luar biasa. Sampai isteri dia pun tak sanggup nak jaga lagi kepada Nabi Ayub. Akhirnya isteri dia minta berpisah. Maka Nabi Ayub kata, berpisah. Tapi kalau kau nak kembali kepada aku, maka aku akan pukul kamu. Kemudian
bila Nabi Ayub alaihi salam sembuh daripada penyakitnya, sakit kulit yang bersangatan Nabi Ayub ini. Sampai dalam kisah Israiliyat menceritakan bagaimana sakitnya sampai berulat kulitnya, sampai keluar ulat, sampai jatuh ulat tu Nabi Ayub ambil balik ulat tu, letak balik. Ini rezeki kamu makanlah. Tapi cerita itu tidak ada sumbernya. Itu adalah Israiliyat, ya. Sumber daripada Israiliyat. Tapi Nabi Ayub alaihissalam sakit betul. Berapa tahun dia sakit? 80 tahun. Lama dia sakit. Ketika sampai 17 tahun, isteri dia menjaga dia. Isteri dia pun tak tahan, suruh dia minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia kata, wahai Ayub, kamu ini adalah nabi lagi rasul. Maka berdoalah kepada Allah supaya Allah memberi kesembuhan kepada kamu. Jawab Nabi Ayub alaihissalam, sesungguhnya aku merasa malu kepada Allah untuk memohon, kerana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat kepada kita satu tempoh yang sangat lama, tempoh yang sangat panjang. Beratus-ratus tahun Nabi Ayub alaihissalam hidup dalam kemewahan, kekayaan. Dia kata, aku malu nak minta kepada Allah sebab Allah dah bagi nikmat kita 80 tahun dan sakit ini baru 17 tahun. Kalau sakit ini menyamai 80 tahun nikmat yang Allah Ta'ala beri, barulah aku akan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya malaikat turun kepada Nabi Ayub alaihissalam, minta Nabi Ayub berdoa kepada Allah. Tapi Nabi Ayub tak mahu berdoa. Dia malu nak minta kepada Allah. Akhirnya berulang-alik dah malaikat itu antara Allah dengan Nabi Ayub alaihissalam. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani yadur wa anta arhamur rahimin. Dia tak minta kepada Allah, tapi dia hanya mengadu. Wahai wa ayyuba idh nada rabbahu. Surah apa tu? Surah Al-Anbiya ayat 83. Al-Anbiya 83. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani yadur wa anta arhamur rahimin. Dan ketika mana Nabi Ayub alaihi salam berdoa kepada Allah, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku ditimpa satu musibah dan engkaulah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dia tak minta sembuhkan. Dia tak minta sembuhkan penyakit dia itu, tetapi dia hanya mengadu kepada Allah bahawa wahai Allah, aku ditimpa dengan satu musibah, engkaulah yang sebaik-baik pengasih lagi maha penyayang. Kita pun kadang-kadang dituntut begitu, ya. Bila kita berdoa pada satu doa, kita dituntut jangan kita minta kepada sesuatu yang kita inginkan secara spesifik. Sebab sesuatu yang kita rasa baik pada diri kita tetapi tidak baik pada sisi Allah Subhanahu wa taala, lalu kita minta satu benda yang spesifik, menyebabkan kita akan kecewa, ataupun sesuatu yang kita dapat itu dia akan memberi satu kesan yang di masa yang akan datang. Jadi kita hanya mengadu kepada Allah, ya Allah, aku ada masalah ini, hajat aku begini, keinginan aku begini, aku serahkan diriku kepadamu ya Allah untuk tentukan sesuatu yang lebih baik untuk diri aku. Kita mohon kepada Allah, biarlah Allah yang memilih, yang menentukan nasib kita, takdir kita dengan sesuatu takdir yang baik. Kita mohon kepada Allah untuk menentukan takdir yang baik, pilihan yang baik, rezeki yang baik, ketentuan yang baik. Itu lebih aula, lebih diutamakan, sebab Allah lah yang membuat keputusan yang paling tepat. Kadang-kadang pada kita nak sesuatu,
tapi di sisi Allah dia tidak baik, maka sebab itu kita dituntut supaya berdoa. Begitu. Berbalik kepada kisah Nabi Ayub alaihi salam tadi, bila dibacakan ayat itu tadi, wa ayyuba idnada rabbahu anni masaniyadh-dhurri wa anta arhamur rahimin, maka Nabi Ayub pun hentakkan kakinya. Malaikat Jibril suruh Nabi Ayub hentakkan kaki di muka bumi, maka keluar air daripada muka bumi itu dan air itu disapu kepada tubuh badannya, maka hilanglah penyakit kulit yang ada pada Nabi Ayub alaihi salam. Kemudian isterinya Rahmah datang semula untuk menikahi Nabi Ayub alaihi salam. Kata Nabi Ayub, kamu ingat tak ketika kamu nak tinggalkan aku dulu, aku kata kalau kamu nak balik pada aku akan pukul kamu. Nabi Ayub pukul tak? Pukul. Pukul dengan apa? Dengan 3 helai daun lalang. Daun kayu lah. Nabi Ayub alaihi salam ambil 3 helai daun rumput, lalu dipukul sebagai syarat untuk kembali isterinya kembali kepadanya. Sakit tak dengan 3 helai daun lalang? Wallahu alam. Try buat tengoklah Pak Ngami. Bandin no? Try pukul tengok dengan 3 helai daun lalang menjadi macam mana kan? Daun pisang sakit lah. Daun pisang tak sakit. Dia punya pelepah dia tu. Pelepah tu teruknya tu. Kalau 3 helai daun lalang ni tak sakit mana kan? Kena hak isteri lah yang buruk sikit. Tak sakit pun, pukul lah lagi dia kata kan. Itu yang kena pengerajang. Keluar kot tingkap. Allah Akbar. Kan? Pengajaran daripada kisah, pengajaran daripada hadis yang kita bacakan pada hari ini, kita tidak boleh melakukan kezaliman kepada manusia ataupun kepada haiwan sekalipun. Tak boleh melakukan kezaliman. Kalau bela haiwan, jagalah haiwan tersebut dengan sebaik mungkin. Ada kisah menarik ni, saya baca sikit. Pengarang ni menceritakan tentang kisah tentang seorang sahabat yang memukul hambanya. Suatu ketika apabila seorang sahabat bernama Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu memukul teruk hambanya kerana terlalu marah kepada hambanya, tiba-tiba beliau terdengar ada seseorang yang berkata di belakangnya, "Ketahuilah wahai Abu Mas'ud." Tetapi beliau tidak menghiraukan kata-kata yang orang tersebut berkata Abu Mas'ud. Lalu apabila orang itu telah datang dekat kepadaku, baru aku sedar bahawa orang itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda bersabda, "Ketahuilah wahai Abu Mas'ud, sesungguhnya Allah Ta'ala lebih berkuasa terhadap kamu dari kuasa kamu memukul terhadap hamba-Mu itu." Apabila Abu Mas'ud mendengarkan demikian, cemati. Apa tu? Pemukul tu kan? Pemukul di tangannya itu terus jatuh kerana gerun akan kata-kata dan kehebatan baginda. Lalu beliau setelah itu memerdekakan hamba tersebut. Abu Mas'ud berkata, "Aku tidak lagi memukul hamba selepas daripada kejadian tersebut." Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur Abu Mas'ud yang melakukan kezaliman kepada hambanya. Dia mendera hambanya. Mungkin hambanya ada melakukan kesalahan, kesilapan kecil barangkali. Maka dia memukul hambanya dengan teruk. Sehingga kan Rasulullah datang dari belakang tu tegur dia. Dia tak perasan itu adalah Rasulullah. Sehinggalah Rasulullah sampai dekat, baru Abu Mas'ud perasan bahawa orang itu adalah Rasulullah. Dan dia mendengar Rasulullah memberi teguran bahawa Allah lebih berkuasa terhadap kamu dari kuasa kamu terhadap hamba itu. Maka terjatuhlah pemukul itu, kayu cemeti itu, kerana takut kepada teguran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam mengajar kita agar jangan sampai kerana kita seorang ketua, sama ada dalam rumah tangga atau ketua negara atau ketua persatuan atau ketua organisasi,
membolehkan kita berbuat sesuka hati terhadap orang lain atau orang bawahan kita tanpa rasa takut kepada Allah yang lebih berkuasa untuk menimpakan bala lebih dahsyat padanya. Jadi ini sebagai satu pengajaran kepada diri kita. Kalau kita ada kuasa, kita jangan gunakan kekuasaan yang ada pada diri kita itu untuk kita salah gunakan kuasa ataupun menzalimi orang lain, menyiksa orang lain dengan sebab kekuasaan kita itu, kerana kuasa yang paling besar iaitulah yang mutlak, iaitulah kuasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, setiap perbuatan kita pasti akan ada balasannya nanti. Jika kita bersikap kejam pada orang lain atau haiwan, maka balasannya akan ditimpakan juga suatu hari nanti, sama ada di dunia dan juga di akhirat. Kita kena ingat setiap perbuatan zalim kita, perbuatan kita kepada setiap makhluk Allah, sama ada haiwan ataupun manusia, maka pasti akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala, sama ada di atas muka bumi ini ataupun di hari akhirat kelak. Allah pasti akan membalasnya. Yang ketiga, hanya hati yang insaf dan takut kepada Allah sahaja akan meninggalkan perbuatan menganiaya terhadap manusia atau binatang. Ini sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu, sehingga dibebaskan hamba tersebut dan tidak berani lagi memukul orang lain kerana takut kepada Allah. Jadi asbab teguran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebabkan Abu Mas'ud tadi merasa gerun kepada Allah, merasa takut kepada kekuasaan Allah, merasakan bahawa Allah lah yang paling berkuasa, dan menyebabkan dirinya tawaduk ataupun merendah diri di hadapan Allah dan membebaskan hamba dan tidak berani lagi melakukan kekasaran kepada hambanya. Inilah pengajaran sedikit pada apa yang kita bacakan, dua hadis tentang berlaku ihsan terhadap haiwan, yang mana kalau kita tidak melakukan ihsan terhadap haiwan yang kita jaga ataupun di mana-mana saja, boleh menyebabkan kita dimasukkan ke dalam azab api neraka. Cukuplah sekadar itu. Telah pun masuk waktu untuk salat fardu isya. Mudah-mudahan ada rahmat dan keberkatan pertemuan kita pada malam ini. Kita tangguh dengan kafaratul majlis dan surah Al-Asr. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.